subhanahu wa ta'ala. نويت التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه سبحانه وتعالى. نويت التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه سبحانه وتعالى. نويت التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه سبحانه وتعالى. نويت التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه. والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا محمد أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد. Kita masih membicarakan ayat 44 di dalam suratul An'am, di mana terdapat di situ fatahna alaihim abwaaba kulli syai'. Kami bukakan ke atas mereka itu. Dan kita telah bicarakan dalam sebahagian ayat bahawa apabila berhimpun antara lam dengan ala, maka lam itu makna untuk baik, ala itu benda buruk.
Sebagaimana yang kita telah bicarakan, Allahumma khtim lana bihusnil khatimah wa la takhtim alaina bisu'il khatimah. Ya Allah, matikan kami, matikan bagi kami dengan kematian yang baik, dan jangan kau matikan ke atas kami dengan kematian yang buruk. Jadi kematian yang baik dibaca lana, kematian yang buruk dibaca alaina. Begitu juga ayat 46 surah Fussilat, man amila salihan falinafsihi, barang siapa yang melakukan amalan yang baik, fali, maka pakai lam, maka bagi dirinya, wa man asaa fa'alaiha, dan barang siapa yang berbuat buruk maka ke atasnya. Begitu juga ayat dalam surah Al-Baqarah, laha ma kasabat wa 'alaiha maktasabat, laha guna lam, wa 'alaiha maktasabat guna ala. Laha ma kasabat, baginya lah kebaikan yang ia kerjakan, wa 'alaiha maktasabat, dan ke atasnya lah keburukan yang ia kerjakan. Dan suatu kita baca doa khatam Quran, Allahumma arhamna bil Quran waj'alhu lana imaman, sampai habis. Di hujung doa itu berbunyi waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Waj'alhu, dan jadikan akan dia, akan Quran itu, lana, bagi kami, guna lam, hujjatan, sebagai hujjah, ya rabbal alamin, wahai Tuhan semesta alam. Hujjah bagi kami, yakni pembela kami. Sewaktu kita baca doa lepas pada habis baca Quran, yang doa ini disebut oleh Al-Imam Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala di dalam kitabnya yang terkenal Ihya Ulumuddin, Allahumma arhamna bil Quran, sehingga penutup doa itu di hujungnya berbunyi waj'alhu lana, jadikan ianya bagi kami, yakni menjadikan ianya membawa kebaikan bagi kami. Jangan jadikan Quran itu membawa keburukan kepada kami. Quran ini ada ketika bawa kebaikan, ada ketika bawa keburukan. Siapa habaq? Nabi SAW beritahu dalam kitab, dalam hadis sahih Muslim, wal Qur'anu hujjatul laka aw 'alaika, dan Quran itu hujjah yang membawa kebaikan bagi kamu atau membawa keburukan ke atas kamu. Bilakah Quran itu membawa kebaikan menjadi kebaikan bagi kita? Jika kita beriman, jika kita baca, jika kita beramal dengan apa yang kita baca, maka dia jadi kebaikan bagi kita. Jika tak beramal dengan apa yang dibaca, jadi keburukan. Jika dibaca dan diamalkan, jadi kebaikan. Jika dibaca tapi tidak diamalkan, bila dia baca ala la'natullahi 'alal zalimin, ingatlah laknat Allah menimpa orang-orang yang zalim, tapi dia tidak menjauhi kezaliman. Dia membaca, Allah timpakan laknatnya, Allah jauhkan rahmatnya daripada orang zalim. Dia baca tapi dia membiarkan dirinya terjerumus dalam golongan orang zalim. Maka Quran itu menjadi hujjah ke atasnya. Hujjah yang bukan membela tapi mendakwanya. Bila dia baca Quran, wa ahallallahu al-bay'a wa harrama ar-riba, Allah menghalalkan jual beli, Allah mengharamkan riba. Dalam masa yang sama dia tidak menghentikan, tidak menjauhi riba. Maka Quran membawa keburukan kepada dirinya, karena dia baca dan dia kata betul, tapi dia tak ikut yang benar, yang betul. Kita bila kita baca Quran, kita kata Quran ini benar.
Semua orang yang baca Quran, lepas semai baca Quran, dia akan baca Sadaqallahul Azim. Benarlah Allah yang maha mulia. Ada pula golongan kata bid'ah dia baca aku tu. Yang tu golongan lain. Sebahagian Wahabi dia kata bid'ah baca Sadaqallahul Azim. Itu keluar bulan puasa. Betul lepas. Dia ambil fatwa daripada Arab Saudi. Fatwa Mesir tidak bid'ah. Fatwa Azhar tidak bid'ah. Boleh baca Sadaqallahul Azim. Sadaqah maksudnya telah benar. Allahu oleh Allah Al-Azim yang maha mulia ataupun yang maha agung. Bila kita habis baca Quran, kita iringi dengan menyatakan Sadaqallahul Azim. Benarlah Allah. Karena Allah itu salah satu sifatnya maha benar. Dalam Quran kata qul sadaqallah fattabi'u millata Ibrahim hanifan wa ma kana minal musyrikin. Qul sadaqallah, katakanlah benarlah Allah Taala. Dan sifat para nabi yang pertama ialah benar. Ada 4 sifat yang wajib bagi para nabi: sidq, amanah, tabligh, fatanah. Nombor 1 sidq. As-sidqu makna benar. Jadi sifat Allah maha benar, sifat Nabi SAW, sifat para Nabi adalah benar. Bila kita baca Fatihah kita baca surah Baqarah surah Ali Imran sampai minal jannati wan nas, maka kita iringi dengan Sadaqallahul Azim. Benarlah Allah yang maha mulia. Kita baca sendiri pun kita kata lagu tu. Kita dengar qari-qari'ah masuk pertandingan tilawah Al-Quran pun penutupnya Sadaqallahul Azim. Apa makna Sadaqallahul Azim? Sadaqah makna benar. Allah, benarlah oleh Allah yang maha mulia. Maksudnya tiap-tiap ayat yang saya baca daripada Fatihah sampai Alif Lam Mim sampai habis Al-Baqarah, surah Yasin, surah semua 30 juzuk ni benar. Tidak ada yang salah. Tidak ada yang tak benar. Bila kita kata Quran tu betul, tiba-tiba kita tak ikut benda betul, mana kita yang tak betul. Kita kata Quran ini benar, datang daripada Allah yang maha benar. Tiba-tiba kita tak ikut yang benar, kita ketepikan yang benar, kita ikut yang tak benar. Maka kita telah bercanggah dengan apa yang kita baca. Bercanggah dengan benda yang dia baca mengundang keburukan. Sebab itu ada hadis riwayat Sayyiduna Anas radhiyallahu anhu, rubba qari'in lil Qur'ani wal Qur'anu yal'anuh. Kadang-kadang ada orang baca Quran dalam masa yang sama Quran itu melaknat dia. Kerana dia menentang apa yang dia baca. Dia bercanggah dengan apa yang dia baca. Bercanggah itu dengan sebab dia tak faham apa dia baca, ataupun sebab kedua dia faham tapi dia tak mau pakai. Inilah dua punca orang lawan Nabi SAW dulu. Ada sampai hari ini, ada sampai kiamat. Orang menentang Rasulullah kerana mereka tak kenal kebenaran dan kebaikan yang dibawa oleh Nabi SAW. Dalam istilah Fatihah dia panggil ad-dallin. Dalam istilah dalam surah Fatihah, orang yang tak betul ini, yang tak ada ilmu, nama dia ad-dallin, iaitu orang-orang yang sesat. Satu golongan lagi, orang yang tahu kebenaran Nabi SAW. Orang baca Quran, faham Quran, tapi dia tak mau ikut walaupun dia faham. Hak wajib dia tak mau buat, hak haram dia tak mau tinggal. Yang ni masuk dalam golongan yang kedua, yang berilmu tidak beramal, yang dikenali dalam surah Fatihah sebagai al-maghdubi alaihim, orang-orang yang dibenci atas mereka itu. Kenapa dibenci? Kerana tahu tapi tak mau ikut benda dia tahu. Ini ada pada golongan Yahudi yang mengenali Nabi SAW lebih daripada kenal anak sendiri. Daripada mana dia kenal Rasulullah? Daripada kitab Taurat mereka. Rasul akhir zaman dia perangai dia macam ni. Bila dia kenal betul, dia tak mau ikut. Kerana dia mau Rasul daripada Yahudi.
Kerana mereka dengki kat Nabi SAW. Kerana mereka cinta kepada dunia yang sedikit yang mereka miliki. Jadi dua-dua golongan ini kita minta Allah lindung jangan masuk dalam surah Fatihah. Jangan jadikan saya orang yang dibenci atas di kalangan golongan orang yang dibenci. Jangan jadikan saya orang-orang yang sesat. Yang sesat beramal tanpa ilmu, yang dibenci berilmu tidak beramal. Saya nak anda dapat nikmat. Apa itu nikmat? Berilmu dan beramal. Itulah bacaan semua kita dalam Fatihah, doa semayang dalam semayang. Kita minta siratal ladzina an'amta alaihim, jalan orang-orang yang dibenci, jalan orang-orang yang engkau beri nikmat atas mereka itu. Ghairil maghdubi alaihim, bukan jalan orang-orang yang dibenci atas mereka itu. Waladhdallin, dan bukan jalan orang-orang yang sesat. Jadi Quran menjadi hujjah laka bagi kamu bila kamu berilmu dan beramal. Quran membawa menjadi pendakwa raya yang mendakwa kamu, bukan peguam bela kamu, tapi akan jadi pendakwa ke atas kamu bila kamu tidak beramal dengan Quran. Berilmu dan tidak beramal dibenci, dan beramal tanpa ilmu sesat. Quran akan dakwa orang-orang yang sesat. Quran akan dakwa orang yang dibenci. Orang dibenci kepala dia Yahudi, orang sesat kepala dia Nasrani. Yahudi dan Nasrani adalah dua golongan yang kita minta jangan kita ikut mereka. Tapi di akhir zaman Nabi SAW kata ada orang duk ikut. لَتَتَّبِعُنَّ سُنَنَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ شِبْرًا بِشِبْرٍ وَذِرَاعًا بِذِرَاعٍ حَتَّى لَوْ دَخَلُوا جُحْرَ ضَبٍّ لَدَخَلْتُمُوهُ ataupun لَدَخَلُوهُ أو كما قال. Sesungguhnya kamu akan mengikut jalan-jalan orang-orang sebelum kamu. Sejengkal demi sejengkal dan sehasta demi sehasta. Ikut sikit-sikit, kuih banyak, duk ikut dia. Sehingga kan jika mereka masuk ke dalam lubang biawak pasir sekalipun, nescaya mereka akan memasukinya. Sahabat bertanya, siapakah golongan itu? Adakah Yahudi dan Nasrani? Nabi SAW kata, siapa lagi kalau tidak mereka? Jadi di akhir zaman orang akan ikut perangai Yahudi, perangai Nasrani sikit-sikit. Yahudi tak tutup aurat, ada orang mengaku Islam tak tutup aurat. Yahudi terlibat dengan riba, ada orang mengaku Islam terlibat dengan riba. Yahudi tak semayang, ada orang duduk dalam kampung, dalam taman, mengucap pandai, sembang pandai, tapi tak semayang juga. Dan manusia jadi Yahudi ni punca besar daripada rumah dia. Manusia jadi baik ke jadi jahat ada dua faktor besar. Faktor dalam rumah, faktor luar rumah. Faktor dalam rumah, faktor ibu bapa. Faktor luar rumah, faktor persekitaran. Kenapa budak-budak tu jadi Yahudi, budak-budak dilahirkan putih bersih seperti kain putih? Fa abawahu yuhawidanihi aw yunassiranihi aw yumajjisanihi. Maka mak ayah dia lah yang menjadikan dia orang Yahudi atau orang Nasrani atau orang Majusi. Mak mangkit sembahyang subuh, ayah mangkit sembahyang subuh, anak tak mangkit sembahyang subuh, mak pak biar. Biar anak tak sembahyang tu, membiarkan anak ikut orang lain, mengikut Yahudi, Nasrani, Majusi. Kerana Yahudi tak sembahyang, Nasrani tak sembahyang, Majusi tak sembahyang. Dia kata, aku tak nak suruh anak aku jadi Yahudi pun, aku tak nak kempen. Kukul lah masa sarapan pagi, aku kata ke anak aku, wahai anak, mari kita pakai ikut Yahudi. Aku tak nak kata, dia kata. Tapi dia biar anak dia tak sembahyang, dia biar anak dia buat benda haram, tak buat benda wajib, dia telah menjadikan anak dia Yahudi dan Nasrani. Walaupun mulut dia tak pernah kata ke anak dia, mari kita jadi ikut Yahudi. Walaupun dia tak pernah kempen sedemikian.
Jadi hadis kata punca pertama anak itu jadi orang yang dibenci oleh Allah atau jadi orang sesat. Dibenci al-maghdubi alaihim, sesat ad-dallin. Punca ikut Yahudi Nasrani kerana ibu bapa tidak mengambil berat kewajipan terhadap anak. Contoh yang mudah, ibu bapa tak peduli anak tu semayang ke tak mau semayang. Mak pak pun kadang-kadang tak apa nak semayang. Mak pak kata aku mai pada Tok Wan hang, ngantuk hang. Aku tak semayang dulu, mak tok dengan Tok Wan, pak mak ayah aku yang tak semayang. Mak ayah aku pula daripada mak ayah depa, sedang-sedang apa belah keturunan dah tak semayang. Jadi tak semayangnya anak tu kadang-kadang punca pada mak ayah. Kalau duk biar juga sampai ketua tak semayang, esok-esok mak ayah mati, dosa tak semayang tu kena kat anak tu, kena kat mak ayah sama. Pasal dia punca anak dia tak semayang. Oh, dia kata dosa orang lain tak tanggung, tu cerita lain. Jiran kita buat dosa, dengan kita berdosa sama, tu dia punya pasal, dia buat dosa. Tapi kalau anak buat dosa, akibat daripada pendidikan salah yang diberikan oleh ibu bapa terima sama. Maka mak ayah jangan putus asa untuk menyuruh anak dia buat baik, tinggal yang jahat, dan jangan putus asa untuk berdoa agar anak dia ikut benda baik, tinggal benda jahat. Lagi anak dia tak mati, lagi mak ayah dia tak mati, tak boleh tinggal. Mengajak diri kita dan orang lain kepada kebaikan, terutama orang yang dekat dengan kita. Allah sebut dalam Quran, wa anzir ashiratakal aqrabin, berikan amaran peringatan kepada keluargamu yang terdekat. Jadi mak ayah tak boleh buat tak reti bila mak anak dia buat dosa tak mau semayang 5 waktu contoh dia. Mak ayah mesti gerak anak dia makit semayang subuh. Latihan tu kalau boleh bermula daripada darjah 1. Darjah 1 gerak makit semayang dah. Lepas tu nak tidur balik, tidur. Dah ni bukan kena pergi sekolah, PDPR. Tapi tang semayang kena panggil makit semayang. Biasakan dia waktu subuh makit semayang. Lepas subuh makit semayang daripada darjah 1. Esok dia darjah 4, dia terjaga sendiri. Ada satu kitab tajuk dia bagaimana nak semangat qiyamul lail. Dalam kitab tu kata orang yang biasa makit sebelum subuh, dia tidur lagu mana pun dia mesti jaga. Pasal dengan sebab kebiasaan dia. Orang yang biasa tidur sampai subuh, ada satu lagi tidur sampai lepas pada subuh, lagu mana pun dia akan tidur sampai lepas subuh, kerana biasa, kebiasaan dia. Kebiasaan kita kunci jam mangkit, kelima mangkit, mesti dah biasa seminggu, sebulan, setahun, 5 tahun, lah kali dia terjaga sendiri, tak ada kunci jam. Pasal kita biasa mangkit pukul 5. Tapi kalau kita biasa mangkit pukul 8 tu, orang yang mangkit pukul 6 dengan sebab kebiasaan. Jadi anak kita daripada darjah 1 kita duk gerak mangkit subuh, esok mangkit subuh, lusa mangkit subuh, setahun, umur 7 tahun, 8 tahun duk biasa dah. Maka ketika dia berumur 10 tahun, 11 tahun, 12 tahun, dia terjaga sendiri. Tiap-tiap pagi mak ayah dia duk suruh semayang subuh sampai 3 tahun, darjah 1, darjah 2, darjah 3, mai darjah 4, dia jaga sendiri. Sebab itu hadis kata umur 7 tahun kena suruh semayang, umur 10 tahun tak mau suruh semayang, tibai. Dan kalau biasa daripada 7 tahun semayang, 10 tahun tak ada tibai lah, dia akan bangkit. Pasal 3 tahun duk jaga tiap pagi. Yang jadi masalah umur 17 pun tak bangkit lagi. Pasal mak tak mula suruh umur 7 tahun. Jadi mak kata, heran anak aku umur 17 segan semayang, kamu tak suruh daripada 7 tahun. Kalau kamu suruh 7 tahun, 8 tahun, 9 tahun, 17 tahun dia bangkit lah. Jadi ibu bapa punca. Dalam Quran kata apa? Dalam surah An-Nahl, Allah bagi peringatan bahawasanya
Dosa orang buat salah itu ditanggung oleh dirinya dan ditanggung oleh orang yang menjadi sebab dia buat dosa. Hadis Muslim kata, man da'a ila hudan kana lahu minal ajri mithlu ujuri man tabi'ahu la yanqusu dhalika min ujurihim syai'a atau kama qala. Sesiapa yang menyeru kepada petunjuk Allah, kepada kebaikan, maka baginya pahala dirinya dan pahala orang yang mengikutnya tidak akan berkurang sedikit pun sehingga hari kiamat. Sambungan hadis menyatakan, man da'a ila dhalalatin kana alaihi wizruha wa wizru man amila biha ila yaumil qiyamah la yanqusu dhalika min auzarihim syai'a atau kama qala. Siapa yang mengajak kepada kesesatan, keburukan, baginya dosa dan dosa orang yang mengikutnya sehingga hari kiamat tidak akan berkurang sedikit pun. Kita ajak anak kita, tidurlah sampai pukul 8 pagi pun, sakitlah semayang. Aku dulu pun tak semayang siapa hang kak, tua baru semayang. Hang muda lagi tidurlah, nak tidur. Kita biar anak kita tak semayang subuh, sama ada qadha ataupun tak semayang terus, kita punca dia buat dosa. Kalau rumah kita terbakar pukul 4 pagi, kita kelang kabut, nak gerak dia bangkit pasal api tengah duk bakar, biar lagi terbakar dengan api. Anak kita tak sembahyang subuh, nak kena bakar dalam neraka, kita tak buat tak erti lah. Sedangkan sama-sama api dunia kita takut, api neraka kita buat tak peduli. Api neraka 100 kali ganda, 70 kali ganda api dunia, kata dalam hadis demikian. Jadi kalau anak kita tengah tidur, bilik dia terbakar, kita cepat-cepat gerak, bangkitkan, biar lagi kena bakar terus, maka kalau dia tak semayang, api neraka sedang tunggu nak bakar dia di akhirat. Jangan kita api dunia kita bimbang, api neraka kita buat tak peduli. Maka kita kena gerak dia bangkit, semayang subuh. Itu faktor dalaman, faktor rumah kita, faktor mak ayah. Faktor yang kedua, faktor persekitaran luar rumah. Kawan mana dia berkawan, cik sekolah mana dia mengaji, gambar apa yang dia tengok, tulisan apa yang dia baca, tempat apa yang dia pergi, semua itu membentuk peribadi dia. Kalau masjid dia tak pernah pergi langsung, dia duduk pergi tempat market, duduk tepi tempat sukan, di tepi tempat hiburan. Masjid jarang pergi, hari Jumaat dia pergi itu pun tuang lama lah. Maka pembentukan dirinya daripada tempat yang dia pergi. Buku apa dia baca? Quran, dia baca hadis, dia baca tauhid, fiqh, tasawuf, akan membentuk dia jadi baik. Buku apa dia baca? Tak ada. Buku gila-gila, buku merapu ada baca. Tulisan dia baca merapu. Kawan dalam Facebook dia, kawan dalam grup WhatsApp dia, kawan yang merapu. Kawan yang dia jumpa di luar pun kawan yang merapu. Dia akan jadi budak yang merapu. Kerana persekitaran yang dia hadap, persekitaran yang tidak baik. Jadi persekitaran kita ni kadang-kadang duduk dalam handphone kita melalui kawan dan maklumat yang kita baca. Kadang-kadang duduk dalam buku yang kita baca. Kita baca buku bagus-bagus, kita jadi bagus. Kita baca buku tak ketahuan hala, kita jadi tak ketahuan hala. Kadang gambar yang kita tengok, kita rajin tengok ceramah agama, ceramah daripada orang Arab, ceramah daripada orang Melayu, kita akan ikut ceramah tu. Kita ceramah tak nak buka, orang mengajak tak nak dengar. Kita sat Hindustan, sat Sepanyol, sat Korea lah kita. Berapa ramai orang hari ni minat gambar Korea, minat kepada pelakon Korea, kerana gambar Korea tu dia tengok selalu. Tengok sinetron Indonesia, cakap Indonesia pandai pada pak dia lagi. Pak dia pun tak faham. Anak pada cakap Indonesia, hari-hari dia tengok gambar Indonesia, cuma cakap Korea tak arti. Gambar yang kita tengok membentuk peribadi kita. Buku yang kita baca membentuk peribadi kita. Sekolah mana kita mengaji membentuk peribadi kita. Kalau kita mengaji di sekolah tu, pelajar ada 40 orang, 30 orang tak sembahyang subuh, 10 orang sembahyang subuh. Hak ramai tak sembahyang, lebih daripada sembahyang. Anak kita kadang-kadang malas sembahyang subuh pasal kawan dia pun tak sembahyang.
Cikgu gitu juga. Mengaji kat cikgu, rajin sembahyang jemaah tak tinggal, anak murid sembahyang jemaah. Cikgu tu sembahyang tahajud, anak murid sembahyang tahajud. Cikgu tu main bola lepas asar, hantar latih anak murid main bola lepas asar. Sebelum asar tunggu dah. Dengan cikgu tak main asar, dengan pelajar tak main asar. Cikgu tu pun tak tutup aurat, pelajar tak tutup aurat. Jadi cikgu memberi kesan kepada pelajarnya, sekolah memberi kesan kepada pelajarnya, kawan memberi kesan kepada pelajar dia, gambar yang dia tengok dalam TV memberi kesan kepada peribadi dia. Kalau duk tengok hiburan selalu, perasaan takut pada Allah tak ada, pasal syok selalu 24 jam. Nabi SAW kata kalau nak berhibur sa'atan wa sa'ah, lama-lama sekali. Ni bercelik mata, sampai pejam mata hiburan. Mangkit tidur menyanyi, nak tidur pasang lagu menyanyi, duduk atas kereta menyanyi, pergi supermarket menyanyi, masuk restoran menyanyi, masuk bilik air tak ada lagu dia menyanyi sendiri dah. Siang malam hiburan. Maka masuk dalam sembahyang nak khusyuk. Hiburan tu main tengah sembahyang. Tengah sembahyang gambar apa dia tengok masuk balik dalam minda dia. Jadi dalam Quran kata dua punca, ulama ambil daripada Quran, dua punca manusia tu jadi elok kata elok. Punca pertama ibu bapa di rumah, punca kedua persekitaran di luar. Dalam surah apa sebut? Cerita tadi yang kata kalau anak kita buat tak baik, main kat kita juga kerana kita biar dia tak baik. Surah An-Nahli. Nanti kita baca ayat berapa? Surah An-Nahli, bukan surah Nahli. Betul? Surah An-Nahli. Surah lebah. Surah yang surah sebelum surah Isra. Dalam surah ni cerita tentang liyahmilu auzarahum, untuk mereka memikul dosa-dosa mereka, kamilatan yaumal qiyamah. Suratul Nahli juzuk 14 ayat 25, muka surat 269. liyahmilu auzarahum kamilatan yaumal qiyamati wa min auzaril ladzina yudhillunahum bighairi ilmin ala sa'a ma yazirun. Ayat 25 suratul Nahli, muka surat 269, juzuk 14. Surah Nahli ni nak ingat senang kerana dia duduk sebelum surah Isra. Surah Isra sebelum surah Kahfi. Surah Nahli, surah Isra, surah Kahfi. Surah Lebah. Liyahmilu, supaya mereka menanggung, auzarahum, bebanan dosa mereka, kamilatan, secara sepenuhnya, yaumal qiyamah, pada hari kiamat. Dosa mereka saja ke mereka tanggung? Tak. Wa min auzaril ladzina yudhillunahum bighairi ilmin, dan dosa-dosa orang-orang yang mereka sesatkan tanpa ilmu. Dosa mereka dengan dosa orang lain, nak mereka tarik ikut mereka juga. Guru yang mengajar aliran salah, aliran liberal, aliran sekular, aliran Syiah, aliran Wahabi, kadang-kadang yang melampau, sikit-sikit bid'ah, sikit-sikit bid'ah. Anak murid dia buat apa, dia terima sama. Sebab dia bawa mereka bagi benda-benda yang tak betul kepada orang yang mereka ajak. Cikgu yang ajak aliran yang salah, ustaz-ustazah yang mengajak aliran yang salah, mak ayah yang bawa anak dia ikut aliran yang salah, tanggung dosa mereka sama. Ini ayat dia. Ayat 25 surah An-Nahli. Ada ayat wala taziru waziratun wizra ukhra. Dosa orang lain tak tanggung. Ada ayat dosa orang lain dia tanggung sama. Dosa orang dia tanggung sama. Jadi
seorang guru mengajak aliran sesat kepada muridnya, muridnya pula mengajak aliran sesat kepada murid dia pula, sampai kiamat. Berapa keturunan duk mengaji ajaran sesat hak dia tinggal, dia duk terima dosa sama. Sebagaimana cerita dalam Quran, Qabil dengan Habil. Yang pertama buat benda dosa membunuh orang ialah Qabil yang membunuh Habil. Segala pembunuhan hak tak betul berlaku lepas pada tu sampai kiamat, Qabil terima dosa sama. Karena dia punca bunuh orang. Dia orang pertama bunuh. Dan diikuti oleh orang lepas pada dia seluruh dunia sampai kiamat. Hadis kata ad-dalu 'alal khairi kafa'ilihi, orang yang menunjuk kepada kebaikan macam orang buat baik. Dalam tafsir Qurtubi kata wad-daru 'alal syarri kasani'ihi, sambungan disambung orang yang menunjuk kepada kejahatan keburukan macam orang buat jahat. Jadi ayat ini memperingatkan kepada kita, kadang-kadang dosa kita tanggung, kadang-kadang dosa orang lain pun kita tanggung juga apabila kita punca orang lain buat dosa. Contoh dia, cikgu punca pelajar dia buat dosa. Ibu bapa punca anak cucu dia buat dosa. Contoh dosa, dia buat tak peduli bila anak dia tak mau sembahyang. Dia tak peduli bila anak dia buat dosa, dia biak. Itu disebut dalam ayat 25 surah An-Nahl. Jadi perbincangan kita pagi ini berkenaan dengan hadis yang berbunyi Al-Qur'anu hujjatun laka aw 'alaika. Quran yang kamu baca hari-hari, kalau kamu kan baca hari-hari, Quran yang kamu baca tiap-tiap bulan Ramadan, Quran yang kamu duk baca, kamu baca surah Al-Azim, bawa pahala besar kat kamu bila baca Quran, kadang-kadang bawa dosa dan mudarat kat kamu bila kamu tak beramal dengan apa yang kamu baca. Jadi hadis jelas menyatakan, hadis sahih Muslim, wal Qur'anu hujjatul laka aw 'alaika, Quran itu menjadi hujjah yang menguntungkan kamu atau memudaratkan kamu. Bila menguntungkan kamu, bila kita baca dan beramal dengan apa kita baca. Bila mudarat, beramal pun, baca dan tidak beramal, satu, tak baca tak beramal, dua, tak beriman tak baca tak beramal, tiga. Semua tu Quran akan dakwah dia. Dalam riwayat Imam Muslim juga, iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabihi. Bacalah Quran, sesungguhnya dia akan datang pada hari kiamat memberi syafaat, memberi pertolongan orang-orang yang menjadi ahli Quran, orang-orang yang mendampingi Quran. Quran akan tolong kita bila kita baca. Bukan dekat baca saja, ikut apa kita baca. Nak ikut lagu nak tak faham, kena ambil faham. Ambil faham secara ringkas, ambil faham melalui pengajian dan sebagainya. Jadi Quran ni kena baca, kena mengaji. Bila nak berhenti, lagi tak mati, tak boleh berhenti. Kita mengaji sekolah, ada tempat berhenti tak? Kita mengaji sekolah, umur 5 tahun, 6 tahun, masuk tadika. Naik umur 7 tahun, tadika tak terima dah. 7 tahun kita mengaji pula ajar satu, sampai umur 12 tahun, sekolah rendah tak terima dah. Habis 12 tahun, kena pergi sekolah menengah pula. Masuk 13 tahun, nak masuk darjah 6, tak boleh lah. Nak masuk darjah 1, lagi tak boleh. Umur kamu dah lebih, umur kamu umur sekolah menengah. Ngaji pula sekolah menengah, sampai habis sekolah menengah, tak boleh patah balik lah sebelum tu. Oh, saya duduk tingkatan 6, rasa susah. Saya nak turun tingkatan 3, kok boleh skor apa kisah. Orang tak nak buat kerja tu. Hang tu kena ambil STPM, SPM, STPM, nak turun ambil PMR, mana boleh. Umur hang umur STPM. Habis pula sekolah menengah. Hak lulus elok sekolah menengah, dia sama universiti. Hak tak lulus, dia pergi kerja. Dia tak boleh nak patah balik dah. Kecuali kalau dia mengulang SPM. Mengulang sampai umur 25 boleh ulang. Tapi nak patah balik, tak boleh dah. Mengaji peringkat keduniaan dia ada had dia.
dia ada cuti dia, dia ada tahap dia. Hak duk tahap tinggi tak turun rendah dah, naik kuih tinggi lagi ada. Tak ada orang yang duk tingkatan 6, tak syok lah ngaji tingkatan 6 ni. Nak turun mengaji umur 6 tahun dengan tadika pula. Cikgu tak mau mengajar dah. Maka mengaji sekolah ni dia ada cuti, tapi mengaji Quran tak ada cuti. Lagi tak mati kena mengaji. Kerana Quran ni kita mengaji, setiap kali kita mengaji kita dapat ilmu baru. Kalau kita mengaji betul, ilmu tajwid baru dapat, ilmu makna tafsiran baru, pengajaran baru. Syarat dia mengaji jangan berhenti. Macam orang kerja. Orang kerja jangan berhenti kerja. Semakin dia belanja sama dia kerja, belanja pun dia guna, sedekah pun dia bagi, dia tak akan bankrupt. Kerana dia bekerja mencari rezeki sambil dia membelanjakan di tempat baik. Jangan tak kerja, duk kira belanja saja. Sedang kering duit. Duit habis apa? Belanja. Masuk dah, keluar hari-hari. Jadi kemasukan melalui usaha kita. Keluar melalui belanja kita. Sama ada kita belanja diri kita, anak, isteri kita, ataupun kita buat sedekah kepada orang dan sebagainya. Di samping kita belanja, kita mencari rezeki, maka dia tak akan putus biasanya. Itu hadis kata, ma naqasa malun min sadaqah. Tidak akan berkurang harta yang diberikan sedekah. Kita sedekah sekupang, kita bekerja, Allah hantar RM1. Lebih daripada sekupang. Karena kita bekerja. Ilmu pun begitu juga. Quran pun begitu juga. Kita mengaji, kita baca, kita mengajar. Tiap hari kita baca, kita dapat lebih pahala dan kita dapat bertambah ilmu. Ilmu ini bertambah dengan sebab kita mengaji, bertambah dengan sebab kita mengajar. Dalam kitab Ihya kata, al-ilmu yazku bil infaq. Ilmu itu bertambah dengan sebab diinfakkan, dibelanjakan, diberikan kepada orang lain. Duit kita pun begitu, ilmu kita pun begitu. Jadi Quran ni kalau kita mengaji hari-hari, kuliah, kita kuliah subuh, kuliah maghrib, kita mengaji hari-hari, kita akan dapat ilmu baru, ilmu baru, ilmu baru, ilmu baru. Lepas tu nak berhenti bila? Tak boleh berhenti. Mati baru berhenti. Sebab hadis kata, lan yashba'al mu'minu min khairin hatta yakuna muntahahul jannah. Tidak akan kenyang oleh seorang yang beriman daripada kebaikan, melainkan kesudahan dia masuk syurga. Orang yang beriman dia tak akan berhenti, tak akan puas daripada buat kebaikan, dia tak akan stop daripada kebaikan. Kesudahan dia masuk syurga. Hak tu yang kita nak. Lan yashma'a, tak kenyang. Maksudnya kalau kita makan nasi tak kenyang, tak akan berhenti. Kita minum air tak hilang dahaga, minum lagi. Makan nasi tak kenyang. Makan suap, satu suap tak kenyang. 2, 3, 4. Habis pinggan tak kenyang. Sedang-sedang satu periuk. Kenyang baru berhenti. Orang makan akan berhenti bila rasa kenyang. Tak kenyang dia tambah lagi. Orang buat baik tak akan berhenti, lagi tak kenyang. Orang buat baik diumpamakan seperti orang makan tak kenyang. Hadis kata tidak akan kenyang oleh seorang beriman daripada kebaikan, melainkan kesudahan dia syurga. Jadi kalau kita nak ukur aku ni baik tak baik, tengok aku baca Quran bila? Bulan puasa ya ustaz baca, habis puasa tinggal, tunggu tahun depan pula. Masuk bulan puasa pula baru cari tengok Quran tahun lepas. Tengok-tengok dengan debu, dengan sarang labah semua ada. Orang kita ni baca Quran 2 masa. 1 bulan puasa, 2 orang mati. Pak dia mati, dia cari Quran duk taman nak baca tampak aku. Tang mayat pak aku minta nak mandi mayat. Orang mati dia baca Quran. Bulan puasa baca Quran tu pun tak ada habis. Waktu lain baca WhatsApp, baca Facebook. Baca WhatsApp banyak daripada baca Quran. Jadi hari-hari duk baca WhatsApp, itulah yang membentuk peribadi kita. Hari-hari duk baca bab politik dalam WhatsApp tu, duk baca bab rebut Perdana Menteri dalam WhatsApp tu. Baca bab apa isu-isu semasa lah. Isu semasa kita ni lebih reti daripada orang lain. Baca isu semasa sehari 14 jam, baca Quran sehari 2 baris pun tak. Sedangkan isu semasa kita nak timbang dengan Quran.
Kalau dia ikut betul dengan Quran, kita ikut dia. Kalau dia canggah Quran, kita ketepikan isu itu. Isu kah, golongan kah, seorang kah, kumpulan kah, kita nak kena timbang dengan Quran. Jadi di samping kita baca isu semasa silakan, tapi Quran kena baca. Mengaji kena ada. Panjang kan ni, bakat 7.5 lah. Lapang je dah. Kita berhenti tanya dulu, esok kita sambung lagi. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna 'ilman yanfa'una bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzaban nar. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillahirabbil alamin.